Didik TV KPM. Kita pergi kepada dua kata kunci yang pertama, bina wacana, bina ayat, kemukakan idea. Dan kata kunci yang kedua, adakah petikan di atas, mengapakah wacana di atas. Okay, kita pergi kepada kata kunci yang pertama, iaitu saya pilih bina wacana atau sambung. Okay, Mira boleh baca? Ya? Boleh, cikgu. Okay. Saya bacakan, cikgu. Berdasarkan permulaan petikan tu. Baik. Berdasarkan permulaan petikan yang diberikan di bawah, hasilkan sebuah wacana dengan menggunakan teknik analogi. Wacana yang terhasil hendaklah tidak melebihi 50 patah perkataan. Ya. Okey, di sini dia bagi petikan yang pelajar perlu menjawab mengikut markah 4 markah. Petikan sudah diberi dalam soalan. Datuk Lee Chong Wei merupakan pemain badminton yang telah berjaya mengharumkan nama negara. Di sini bagaimana pelajar nak menjawab dengan kata kunci wacana, membina wacana berdasarkan ayat yang sudah diberi di peringkat permulaan. Okey, teknik menjawab. Di sini saya sertakan teknik menjawab. Di sini sudah pasti pelajar sudah tahu tajuknya ialah retorik, teknik penyampaian idea. Di sini kalau pelajar keliru ataupun terlupa tentang ada berapa jenis teknik penyampaian idea, pelajar boleh ingat perkataan idea itu sendiri, iaitu induktif, deduktif, elektif dan analogi. Dari segi perkataan idea itu sendiri, kita boleh memberi rangsangan kepada jenis-jenis teknik penyampaian idea. Tapi berdasarkan soalan tadi, dah dinyatakan teknik analogi. Di sini, cara yang pertama, pelajar perlu mengembangkan idea yang telah diberikan dalam soalan dan hasilkan wacana dengan menggunakan teknik analogi. Di sini, pelajar perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan teknik analogi. Teknik dan analogi di sini maksudnya cara mengusulkan sesuatu gagasan dengan memberikan bandingan dengan sesuatu perkara lain. Dan bandingan tersebut pasti ada kaitan yang erat. Okey. Yang ketiga, saya bagi di sini formula untuk pelajar membina wacana dengan menggunakan teknik analogi. Sekiranya pelajar mengikuti teknik ini, pasti pelajar boleh mendapat markah penuh untuk binaan wacana teknik analogi ini. Yang pertama, pelajar perlu ada ayat idea. Yang kedua, hurayat, hujah. Dan yang ketiga, usul. Tiga elemen ini perlu ada dalam teknik analogi. Okey, baik. Ini contoh jawapan. Ya, di peringkat awal tadi, soalan ada nyatakan permulaannya bermula dengan Datuk Lee Chong Wei merupakan pemain badminton yang telah berjaya mengharumkan nama negara. Ini kita panggil idea. Idea. Okey, bagaimana nak menjawab kepada hujah? Pelajar kena fikir, kena soal diri sendiri. Bagaimana kita kata Datuk Lee Chong Wei itu boleh berjaya mengharumkan nama negara? Huraian yang pertama ataupun hujah yang pertama, beliau merupakan pemain yang berdisiplin dan memiliki kekuatan mental serta fizikal yang luar biasa. Itu hujah yang pertama. Hujah yang kedua, kejayaan yang dicapai oleh beliau perlu dijadikan iktibar oleh generasi muda. Di sini kita nampak hujah yang menyokong kepada idea dalam menyatakan Datuk Lee Chong Wei itu telah berjaya mengharumkan nama negara. Okay, akhir sekali perlu ada usul. Okay, contoh, jika mahu mengembalikan kegemilangan itu, kita hendaklah berusaha melahirkan pemain seperti beliau. Sini usul. Usul ni biasanya selepas saja hujah kita letakkan usul, yang mana di sini keseluruhan wacana kita nampak wacana yang menyampaikan menggunakan teknik analogi. Baik. Ya, baik. Pastikan bilangan patah perkataan tak lebih, ya, Mira, 50 patah perkataan. Kalau terlebih macam mana, cikgu? Kalau terlebih bermakna kita tidak baca ayat yang seterusnya. Kurang sedikit tak apa, jangan kurang banyak. Kalau kurang banyak nanti kita pasti wacana itu tidak lengkap, tidak utuh. Baik. Ya. Baik, kita pergi kepada kata kunci yang pertama juga dengan kata kunci binaan ayat. Ini soalan yang kedua dalam kata kunci yang pertama, iaitu bina 2 ayat bagi setiap perkataan yang diberikan di bawah ini untuk menunjukkan perubahan maknanya. Markah yang diperuntukkan sebanyak 4 markah. Di sini, apa yang pelajar perlu buat? Bagaimana nak menjawab soalan ini, Mira? Okey, di sini pelajar pasti tahu berdasarkan soalan tadi, berdasarkan soalan tadi, perubahan makna
pastinya pelajar mengetahui tajuknya berkaitan dengan bab semantik iaitu subtopik perubahan makna. Okey, ini contoh soalan cikgu ambil daripada tahun 2019. Okey, bagaimana nak menjawab soalan ini? Fokus yang pelajar perlu tahu ialah bina dua ayat bagi setiap perkataan, yang mana satu ayat yang membawa makna asal, satu lagi ayat untuk membawa makna baharu. Di situ ya. Okey, di sini soalan tadi berkaitan dengan perubahan makna. Perubahan makna ada dua, iaitu perluasan makna dan penyempitan. Okey, disebabkan tadi soalan berbentuk perubahan makna jenis perluasan makna, pelajar kena kuasai maksud perluasan makna, iaitu perkataan yang membawa makna tertentu kemudian diluaskan kepada makna lain. Okey. Contoh jawapan ya, kita lihat di sini. Sebelum kita lihat contoh jawapan, ini amaran. Amaran ataupun peringatan kepada pelajar sekiranya menjawab sebegini. Tengok awas pertama. Awas tu. Tidak menepati kehendak soalan, yang mana pelajar ni bina satu saja ayat untuk setiap perkataan. Malang dapat kosong markah. Keluarga saya suka pergi ke taman. Okey, tak ada lagi satu ayat yang menunjukkan makna taman lain. Taman ya, perkataan lain. Ayahnya seorang sarjana. Satu, tak ada lagi ayat menggunakan perkataan sarjana. Sini pelajar dapat kosong. Berhati-hati ya, tolong faham arahan soalan. Awas yang kedua, peringatan kepada kedua, konsep makna yang sama. Pelajar ni buat dua ayat dalam satu perkataan tapi membawa makna yang sama. Contoh, dia berjaya memperoleh sarjana muda dalam bidang ekonomi. Okey, yang kedua, sarjana sastranya diperoleh dari USM. Ke sini pelajar tidak dapat markah juga. Yang ketiga, membina ayat dengan menggunakan perkataan yang diberikan yang membawa maksud abstrak. Abstrak ni maksudnya yang tak jelas, tak nampak ya. Walaupun dia ganas, ternyata dalam hatinya ada taman. Ya. Okey, sini kita lihat bahasa yang bombastik lah. Ya, kita tak nak tak jelas. Itu, marilah kita berdoa agar kita bertemu di taman syurga. Wow. Di sini dikatakan maksud abstrak ya, tak jelas. Dapat kosong markah. Okey, kata kunci bagi jawapan ini ialah kalau kita lihat taman, bagi perkataan taman ya, taman bunga itu dipelihara dengan rapi. Okey, kalau kita lihat maksud asal taman ialah tempat bunga. Betul. Tempat bunga ya. Tapi bila berlaku penambahan ataupun perubahan makna, penambahan makna, dia boleh membawa maksud kediaman perumahan kita tu. Penduduk di taman perumahan itu mempunyai semangat kejiranan yang tinggi. Di sini nampak perbezaan maksud setiap perkataan taman itu. Barulah pelajar boleh dapat markah penuh untuk perkataan taman di situ. Ya, makna asal tempat bunga, makna yang diluaskan. Betul. Jadi taman perumahan. Baik, seterusnya perkataan yang kedua. Sarjana Barat telah mula mengkaji bahasa Melayu sejak abad ke-19. Sarjana di sini dalam ayat pertama membawa maksud asalnya tokoh. Okey. Contoh ayat di kedua, beliau memperoleh ijazah sarjana dalam bidang muzik dari UPM. Di sini perkataan sarjana dalam ayat yang kedua membawa maksud tahap ataupun peringkat pengajian kita. Nampak ada perubahan makna di sini. Nampak ya? Baik. Baik, kita pergi kepada kata kunci yang kedua, iaitu pilihan kata kunci mengapakah wacana di atas. Baik. Okey, contoh soalan. Mengapakah wacana di atas dikatakan mempunyai koheren? Markah yang diperuntukkan 2 markah. Okey. Dia dah bagi petikan. Kita baca petikan. Pusat Kebudayaan Harmoni terletak di bangunan itu. Pusat tersebut menyediakan pelbagai peralatan dan maklumat yang berkaitan dengan kebudayaan rakyat negara ini. Sejak ditubuhkan, PKS sering dikunjungi oleh peminat dari dalam dan dari luar negara. Okey, di sini kalau kita lihat cara nak menjawab untuk ini, soalan ini, pelajar perlu tahu sebab wacana di atas koheren. Yang kedua, bila sebut saja koheren, pelajar mesti membezakan konsep kohesi dan koheren. Walaupun dalam sebuah wacana, kohesi dan koheren berkait rapat. Okey, konsep koheren ialah mempunyai kesinambungan idea. Manakala konsep kohesi iaitu jalinan ataupun hubungan yang rapat dari segi linguistik. Okey, kita tengok jawapan ya. Jawapan sebab yang dikatakan wacana yang diberi dalam soalan itu koheren. Yang pertama, dari segi kandungan wacana ini tentang PKH ini merujuk kepada satu perkara saja, iaitu tentang Pusat Kebudayaan Harmoni. Kita satu markah dah kat situ.
Yang kedua, ayat yang kedua mempunyai kesinambungan idea dengan ayat pertama. Satu markah. Di sini pelajar kena kuasai lah apakah maksud kohesi dengan koheren. Okey. Bila dapat kuasai maksud kohesi dan koheren, pelajar dapat mencari sebab apa wacana itu koheren. Okey. Selesai untuk dua kata kunci yang pertama, cikgu. Jadi diharapkan murid ataupun pelajar jelas bagi perbezaan kohensi dan juga koheren. Kalau kohesi tadi itu lebih fokuskan kepada linguistik, cikgu, linguistik, betul? Kalau kohensi pula, ianya koheren pula dia lebih fokus daripada segi isi. Isi, kesinambungan kan. Okey. Didik TV KPM